Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Nama saya Syed Sadar bin Syed Sulaiman selaku pengasas Kokojek, iaitu sebuah perusahaan sosial dalam bidang pertanian, dan juga Sulaiman Plantation Sdn Bhd, yang mana kita merupakan ladang sosial yang menjalankan aktiviti tanaman integrasi kelapa pandan, nangka madu dan juga sayur-sayuran menggunakan teknologi terkini. Dan apa yang saya nak ulas hari ini bukan tentang bisnes saya, cuma hari ini saya terbaca tentang statement yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi, iaitu YB Rafizi, Yang Berhormat Rafizi Ramli, iaitu selaku Menteri Ekonomi dan juga MP Pandan, mengenai kerajaan akan memberikan atau memperuntukkan membuka lebih kurang 800 ekar bagi membangunkan ataupun membantu golongan miskin tegar dan juga B40 mengubah taraf hidup mereka melalui aktiviti pertanian. Dan ini merupakan saranan saya, yang mana kalau pihak YB ataupun pihak Menteri Ekonomi dan juga pihak-pihak agensi yang berkaitan ingin melaksanakan program ini, boleh ambil, ataupun yang baik boleh ambil. Tapi kalau tak ambil pun tak ada masalah, saya tak ada apa-apa kerugian. Cumanya apa yang saya nak kongsikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya selaku pemain industri daripada bangku sekolahan, dan juga sehinggalah kini saya merupakan graduan yang berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan ini merupakan salah satu perkara yang mana di pihak badan pelaksana boleh melihat sama ada idea-idea yang saya utarakan dan juga pandangan-pandangan ini adakah dapat membantu di pihak badan pelaksana. Okey, yang pertama adalah model konsep apakah yang akan digunakan. Setelah saya menjalankan aktiviti pertanian secara konvensional daripada bangku persekolahan sehinggalah tamat pengajian di universiti dan dipanggil oleh ayah saya kembali ke kampung untuk menguruskan ladang beliau, apa yang saya tengok adalah konsep pertanian kita masih lagi berada di takuk yang lama. Kita masih lagi tidak mengamalkan perubahan ataupun inovasi-inovasi dalam pertanian. Di mana kalau tengok di negara jiran, mereka sangat menggalakkan inovasi dalam kalangan petani, yang mana itu akan menambahkan, merancakkan lagi sektor pertanian. Di negara kita, kita banyak terima teknologi daripada negara luar, yang mana kita tidak menggalakkan petani kita untuk berinovasi. Kita terlalu banyak limitation ataupun barrier ataupun halangan-halangan yang tidak menggalakkan petani berinovasi. Contohnya, tiada insentif ataupun rebate ataupun peluang untuk petani menunjukkan kemahiran dan juga solusi-solusi yang untuk meningkatkan produktiviti ladang. Dan ini merupakan bukan budaya di dalam Malaysia, yang mana budaya tersebut telah dipraktikkan lama oleh negara jiran kita, iaitu Thailand dan juga Indonesia. Itu pertama. Jika pihak kerajaan ini membuka 800 ekar dan kita hanya menggunakan teknologi daripada luar tanpa kita mencipta teknologi untuk digunakan di negara luar, itu merupakan salah satu kerugian. Kerana dengan proses adaptasi teknologi daripada luar, teknologi transfer dan sebagainya, itu mengakibatkan aliran wang yang banyak keluar dan tanpa aliran wang masuk daripada luar. Itu satu. Yang kedua adalah model konsep farm ataupun ladang manakah yang pihak badan pelaksana akan buat. Seperti mana kita tahu, program mentor-mentee, program ladang satelit, precision farming, itu merupakan konsep yang biasa. Apa yang saya nak tekankan sekarang ni adalah kita melihat bahawa keseimbangan alam merupakan salah satu benda yang penting. Ini apa yang saya katakan sebagai contoh, kita 2-3 tahun yang lepas kita digembar-gemburkan ataupun kita sendiri telah melihat impak daripada kegairahan kita untuk menanam 1-2 komoditi dalam sektor agribisnes. Sebagai contoh, bukan saya nak burukkan, sebagai contoh durian, yang mana kita menebang beberapa kawasan hutan dan juga hutan sekunder, yang mana itu memberi impak kepada kita punya persekitaran dan juga kita punya kampung dan juga kita punya komuniti setempat. Yang mana daripada kegairahan aktiviti ini telah mengakibatkan kita merasa ataupun mengakibatkan kita mengalami kerugian, dan kerugian ini adalah tidak dapat di reverse ataupun dipatah balik, dan itu merupakan kerugian yang perlu kita ataupun hadapi untuk beberapa tahun akan datang. Sebab itulah apa yang saya nak tekankan di sini, salah satu konsep yang saya bawa di ladang kita adalah konsep social farming ataupun ladang sosial. Apa yang dimaksudkan ladang sosial ni adalah, pertama, kita tengok model konvensional pertanian adalah kita tahu kita menanam adalah untuk mendapatkan hasil, dan hasil tersebut adalah untuk memenuhi permintaan tempatan. Tetapi
sosial di sini adalah bukan menyentuh pada masalah isu sosial ataupun masalah sosial saja. Isu sosial ni adalah isu yang sangat global ataupun sangat general. Isu sosial boleh merujuk kepada tentang sosioekonomi, tentang penambahan peluang pendapatan ataupun peluang pekerjaan, tentang inovasi sosial, tentang penggunaan teknologi, tentang precision farming ataupun pertanian yang menggunakan teknologi tinggi dan sebagainya. Itu merupakan dua konsep yang digabungkan, di mana kita melakukan aktiviti ladang sosial ni, kita mengambil kira setiap aspek yang berada dalam persekitaran kita dan tidak meletakkan matlamat keuntungan semata-mata. Apa yang kita akan mengalami pada masa depan adalah apabila kita meletakkan kepentingan keuntungan, itu akan mengakibatkan kita mengalami kerugian. Kerana kadang-kadang memang kita kena terpaksa telan bahawa untuk kita mendapatkan keuntungan dalam masa singkat, kita terpaksa mengorbankan ataupun kita mempunyai opportunity cost yang sangat tinggi untuk kita substitute, untuk trade off untuk mendapatkan impact tersebut. Dan itu saya rasa perlu dikaji dan dilihat supaya kita tidak melakukan model pembangunan ladang yang salah. Dan yang ketiga, apa yang saya nak tekankan di sini adalah konsep social farming ini. Saya rasa di pihak YB, di pihak badan agensi boleh melihat contoh-contoh model ini banyak dilakukan di negara Europe, di negara Eropah, di negara barat khususnya, dan konsep ini hanya baru 3 ke 5 tahun. Dan amat penting kalau jika kita Malaysia, kita dapat mengadaptasi teknologi ini dengan lebih cepat, di mana ia akan membawa impact kepada komuniti kita setempat. Kerana kita kena ingat, untuk kita maju ke depan dengan masa yang singkat, kita perlu menjadi pengeluar teknologi ataupun kita perlu menjadi penggerak, yang mana model kita digunakan oleh banyak negara pada masa akan datang, dan daripada situlah kita akan mendapat limpahan manfaat daripada pelaburan yang kita buat pada hari ini. Okey, yang keempat, apa yang saya nak tekankan adalah jika kita menggunakan 800 ekar, suka saya ingatkan, janganlah kita membuka peluang ini kepada penduduk ataupun boleh saya katakan peluang ini kepada pekerja luar ataupun pekerja asing untuk mendapat hibah ataupun manfaat daripada program ini. Saya tahu kerajaan akan memperuntukkan beratus, mungkin berpuluh juta, beratus juta, saya tak pasti. Tapi yang pasti benda tersebut sudah ada pihak-pihak yang sedang menunggu peluang ini untuk mendapat manfaat daripada program ini. Jadi suka saya ingatkan, kalau boleh program ini tidak menjadi projek gajah putih yang mana kerajaan buat hanya pada dasar untuk melaksanakan tanpa melihat keseluruhan impact sebenarnya untuk komuniti. Kalau kita meletakkan program ini untuk manfaat kepada golongan B40 dan juga miskin tegar, saya rasa eloklah kita memastikan golongan penerima manfaat daripada program ini adalah golongan tersebut, dan bukannya semata-mata kita ingin mengejar keuntungan, kita memanfaatkan pekerja asing daripada luar negara. Dan yang kelima, apa yang saya nak tekankan di sini adalah untuk kita maju ke depan, pertanian makanan merupakan isu kemanusiaan, isu tentang setiap manusia perlu ada makanan untuk meneruskan kehidupan. Dan sebab itulah kalau kita tengok di waktu pandemik COVID-19, banyak syarikat-syarikat terpaksa menutup, dan juga kita mengalami PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Apa yang berlaku adalah kita tidak travel, kita tidak berkomunikasi, kita tidak bergerak untuk ke train station, lapangan terbang dan sebagainya. Tetapi kita bergerak ke supermarket, kita bergerak ke pasar untuk mencari makanan. Di situlah kita melihat COVID-19 ini telah membawa tentang isu food security. Dan apa yang saya nak ingin katakan adalah pentingnya kerajaan untuk mewujudkan polisi untuk melindungi petani tempatan. Kerana kita melahirkan 800 ekar ni lebih kurang dalam, saya jangka lebih kurang dalam 100, mungkin 100 ke 150 orang petani, yang mana itu akan mengakibatkan permintaan lagi berkurang ataupun pengeluaran melebihi permintaan. Dan di situlah kita akan melihat bahawa akan berlaku masalah mungkin penjadualan tanaman yang bertindih yang akan mengakibatkan pelambakan dalam pasaran dan sebagainya. Pentingnya untuk pihak kerajaan melihat polisi yang melindungi kepentingan petani supaya mereka tidak merasa terancam, mereka tidak merasa rugi apabila menggunakan hasil. Dan pentingnya kerajaan untuk memanfaatkan teknologi yang ada.
Saya pasti di pihak badan pelaksana ada pelbagai sistem ataupun database untuk merekodkan petani. Tapi kena ingat, ekosistem sekarang ini kita hanya mewujudkan instrumen, kita hanya mewujudkan tools untuk kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi kita tidak mewujudkan ekosistem itu sendiri. Untuk mewujudkan ekosistem, kita perlukan satu tugasan untuk mengajar ataupun educate kita punya environment supaya kita menerima konsep tersebut. Dan itulah saya nak tekankan di sini bahawa pentingnya pihak kerajaan melihat penggunaan teknologi yang terkini dibangunkan oleh anak muda tempatan untuk memaksimalkan pengeluaran pertanian. Dan yang keenam, mungkin ini yang terakhir, kita bercakap tentang soal food security, tentang pentingnya kita mengeluarkan makanan dalam negara untuk memastikan permintaan kita dapat, pengeluaran kita dapat memenuhi permintaan. Sebagai contoh, kita pada tahun 2022 kita mengimport hampir 75 bilion makanan, dan salah satunya saya rasa YB sendiri sebut di mana sumber asas ataupun bahan asas makanan tersebut seperti contoh bahan makanan ayam, kita import jagung bijirin daripada Argentina dan Brazil sebagai contoh. Dan ini merupakan salah satu import defisit yang tidak balance dan tidak sihat buat negara. Tapi apa yang saya ingin ingatkan bahawa untuk petani maju ke depan, kita kena melihat peluang di negara lain juga, tentang bagaimana negara-negara serantau mengambil peluang ke atas pasaran kita. Kita perlu mempunyai fikiran yang sama. Kita perlu mengambil peluang ke atas pertukaran wang asing, ke atas pasaran-pasaran tempatan ataupun pasaran-pasaran global yang belum lagi cukup untuk mana pengeluaran dalam negara mereka masih lagi tidak cukup. Dan ini pertukaran wang asing dan sebagainya, ini akan mengakibatkan petani dalam Malaysia secara automatiknya akan mendapat pendapatan tinggi hasil daripada bidang pertanian. Dan secara tidak langsung, saya pasti YB, jika kita mampu melaksanakan ini, secara automatiknya pengeluaran dalam negara kita akan cukup. Kerana semua orang akan berlumba-lumba untuk mengeluarkan hasil pertanian yang berkualiti. Kerana saya pasti untuk menembusi pasaran antarabangsa, kita perlu mendapatkan pensijilan ataupun piawaian untuk memenuhi standard-standard yang tertentu. Jadi secara tidak langsung itu akan merancakkan lagi sektor pertanian. Dan pengeluaran permintaan dalam negara kita dapat penuhi kerana ramai industri player. Persaingan akan menjadi lebih kompetitif. Negara luar akan melihat Malaysia sebagai salah satu pengeluar pertanian, barang atau produk pertanian yang mana dapat memberi manfaat kepada negara serantau dan juga antarabangsa. Dan ini merupakan 6 konsep ataupun 6 perkara yang mana kalau boleh sampai kepada pihak YB, boleh ambil pandangan dan saya terbuka lanjut lagi untuk kita bahaskan, bincangkan perkara tersebut. Saya tidak mahu menyentuh tentang floor price, ceiling price ataupun kawalan input baja dan sebagainya. Saya rasa itu sikit sebanyak mengenai tentang permintaan pasaran dan juga tentang masalah global. Tetapi jika kita dapat mewujudkan satu acuan dalam bidang pertanian yang tepat, dan itu akan menentukan masa depan bidang pertanian kita dan juga masa depan security makanan kita. Dan suka untuk saya berkongsi, pandangan saya ini adalah jelas, tidak ada mempunyai kepentingan politik ataupun kepentingan peribadi. Saya rasa inilah masanya untuk kita melihat sendiri atau melihat bahawa bidang pertanian ini bukan sebagai bidang yang terakhir, tapi merupakan bidang utama yang pada masa depan. Kerana manusia sendiri perlu makanan sebagai salah satu perkara yang basics dalam kehidupan. Dan sebab itulah kita tidak boleh lari daripada menyelesaikan masalah ini untuk kepentingan rakyat kita dan juga kepentingan antarabangsa. Akhir kata, semoga perancangan yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi dan juga yang dipimpin oleh saudara YB sendiri dapat membantu golongan B40 dan juga miskin tegar dan mengubah taraf hidup menggunakan konsep social farming. Mana tahu dia boleh memberi impact dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu konsep yang saya rasa sangat menarik, dan diharapkan idea saya ini dapat memberi manfaat untuk pembangunan polisi di pihak kerajaan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.